Okay, kita masuk ke bab yang kelima bagi tingkatan 4, iaitu kerajaan Islam di Madinah. Okay, kita masuk bab yang keempat, bab yang kelima tingkatan 4 masih berada di dalam topik sejarah Islam. Okey, dalam bab yang kelima ni kita ada beberapa topik yang perlu kita kuasai. Yang pertama ialah berkaitan dengan perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah yang kedua. Yang ni adalah satu topik yang sangat penting ya. Okey, dalam sejarah Islam boleh dikatakan yang ni merupakan perjanjian yang pertama. Okey, impak perjanjian ini adalah akan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan Islam di kota Madinah. Kerajaan Islam yang pertama di dunia akan bermula di Madinah. Okey, perlu kamu ingat Islam lahir di kota Mekah. Okey, dan Nabi Muhammad telah berusaha untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah selama 13 tahun, iaitu 3 tahun secara sulit dan 10 tahun secara terbuka. Okey, malangnya tentangan demi tentangan, okey, dari kaum Arab Quraisy, okey, menyebabkan Nabi Muhammad menukar strategik, okey, untuk berhijrah ke kota Madinah agar agama Islam ini dapat disebarkan dengan lebih aman. Boleh faham? Seterusnya kita akan lihat hijrah. Okey, bila sebut hijrah dari segi perkataan ataupun dari segi bahasa, hanya sekadar pindah, betul? Tetapi dalam konteks sejarah Islam, okey, hijrah membawa pengertian yang berlainan. Jadi kamu kena memahami konsep hijrah, kenapa boleh berlaku hijrah dan apa kepentingan hijrah. Boleh faham? Yang ini yang kita akan lihat dalam bab yang ke-5. Seterusnya, kita akan lihat Piagam Madinah. Untuk pengetahuan kamu para pelajar, Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Okey, kalau di dalam tamadun awal manusia, okey, kita ada satu kod undang-undang Hammurabi, betul? Kod undang-undang Hammurabi merupakan undang-undang tertua di dunia. Tetapi Piagam Madinah merupakan perlembagaan tertua di dunia. Okey, ada perbezaan besar di antara undang-undang dan perlembagaan. Boleh faham? Undang-undang dia boleh dikatakan sebagai pantang larang kepada masyarakat apa yang mereka boleh buat dan apa yang mereka tak patut buat. Faham? Kalau membunuh, mencuri, merogol, merompak, itu adalah satu kesalahan. Boleh faham? Perlembagaan pula adalah satu garis panduan ataupun satu panduan kepada pemerintah dan juga rakyatnya. Okey, perlembagaan juga akan menyediakan jaminan-jaminan dan hak-hak tertentu kepada warganya. Itu beza di antara perlembagaan dengan undang-undang. Okey, seterusnya kita akan lihat penyebaran Islam. Okey, selepas berlakunya peristiwa hijrah, bagaimana agama Islam disebarkan. Okey, dan akhir sekali kita akan lihat satu lagi perjanjian. Perjanjian yang agak penting dan sangat penting, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Okey, perjanjian Hudaibiyah ini akan membawa kepada peristiwa seterusnya, iaitu Arab Quraisy akan tewas dan kota Mekah akan ditawan oleh penduduk Islam. Boleh faham? Ini merupakan perjanjian yang agak penting di mana pelajar perlu memahami isi kandungan perjanjian tersebut. Jadi inilah yang kamu akan belajar sepanjang bab yang ke-5. Boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat
perjanjian Aqabah pertama. Okey, perjanjian Aqabah pertama, okey, yang penting sekali untuk kamu perlu faham di mana terletaknya Aqabah. Kamu perlu faham, Aqabah bukan nama orang. Aqabah ialah nama tempat. Di mana perjanjian itu mengambil tempat, kita panggilnya sebagai perjanjian Aqabah. Katakan ada satu perjanjian di Kota Lenggong, contohnya, boleh dikatakan deklarasi Lenggong ataupun perjanjian Lenggong. Boleh faham? Macam itulah. Okey, jadi kamu perlu faham di mana terletaknya, iaitu di antara. Okey, ada satu tempat bernama Mina, M-I-N-A ya, bukan nama orang. Dan kota Mekah. Di antara dua bandar ini ataupun dua kota ini terletaklah sebuah tempat bernama Aqabah. Boleh faham? Seterusnya, okey, perjanjian ini ditandatangani antara siapa? Iaitu kita okey, habis. Iaitu di antara suku kaum Aus dan Khazraj. Okey, dengan Nabi Muhammad. Boleh faham? Bila diadakan pada tahun 621 Masihi. Untuk pengetahuan kamu, para pelajar, suku kaum Aus dan Khazraj merupakan berketurunan Arab. Okey, mereka ni orang Arab. Dua-dua Aus dan Khazraj ini adalah orang Arab. Boleh faham? Tetapi suku yang berlainan. Okey? Dapat? Okey, dua-dua suku ini telah bertemu dengan Nabi Muhammad di satu tempat bernama Aqabah, dan waktu itulah termenterainya perjanjian Aqabah. Boleh faham? Okey. Untuk pengetahuan kamu juga, suku kaum Aus dan Khazraj sering bergaduh sesama mereka. Itu. Yang ketiga, kamu dah tahu mereka ni berketurunan Arab, betul? Yang kedua, mereka ni sering bergaduh sesama mereka. Yang ketiga, mereka ni juga bergaduh sesama dengan orang Yahudi. Okey? Boleh faham? Yang keempat, kamu perlu tahu suku kaum Aus dan Khazraj ini sangat penting. Mereka adalah dari Yathrib. Y-A-T-H-R-I-B. Yathrib ini hari ini kita kenali sebagai Madinah. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah, kota Madinah dikenali sebagai Yathrib. Jadi kamu dah dapat gambaran bahawa Aus dan Khazraj adalah penduduk dari kota Madinah. Boleh faham? Jelas? Jadi kamu dah dapat clue-clue bagaimana hijrah itu akan berlaku. Okey. Boleh dianggap sebagai perang tiga segi, iaitu Aus, Khazraj dengan Yahudi sering bergaduh di Yathrib. Boleh faham? Dan ekonomi kota Yathrib ini dikuasai oleh kaum Yahudi. Maksudnya, suku Arab atau puak Arab ni tertindas atau ketinggalan dari aspek ekonomi yang didominasi oleh kaum Yahudi di kota Yathrib atau Madinah. Boleh faham? Seterusnya, kita lihat isi perjanjian. Okey, dalam perjanjian Aqabah yang pertama, apabila suku kaum Aus dan Khazraj, okey,
bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka telah berjanji untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, mereka berjanji akan membantu dalam perjuangan Nabi Muhammad. Yang ketiga, mereka berjanji tidak akan melakukan amalan-amalan jahiliah. Boleh faham? Okey, yang ini puak Arab, Aus dan Khazraj dah bersetuju untuk berjanji. Lepas tu mereka pun baliklah ke negara asal mereka ataupun tempat asal mereka, iaitu di Yathrib, atau hari ini dikenali sebagai Madinah. Okey, selepas perjanjian tersebut, Nabi Muhammad telah mengantar Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam, sebab suku Aus dan Khazraj ni telah berjanji untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Boleh faham? Impaknya, apa yang kamu perlu faham di sini, bahawa Islam sudah pun tiba di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah lagi. Boleh faham? Ataupun dalam erti kata lain, agama Islam sudah pun tersebar di kota Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Faham? Okey. Seterusnya kita lihat perjanjian Aqabah yang kedua. Okey. Setahun kemudian, okey, tahun 621 Masihi, okey, perjanjian Aqabah yang pertama ditandatangani. Faham? Setahun kemudian, tahun 622 Masihi pula, sekali lagi suku kaum Aus dan Khazraj datang bertemu dengan Nabi Muhammad dan termenterailah satu perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, dalam perjanjian Aqabah yang kedua, suku kaum Aus dan Khazraj bersetuju untuk memeluk agama Islam. Boleh faham? Yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua ini seolah-olah memperkukuhkan ataupun mengiktiraf ataupun menguatkan lagi perjanjian Aqabah yang pertama, iaitu mereka memperkukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad. Boleh faham? Yang ketiga, yang nilai yang paling penting, iaitu dalam perjanjian ini suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya berhijrah ke Madinah. Sebab tu, kalau dikatakan orientalis barat, dia akan kata hijrah sebagai satu pelarian, iaitu akibat penindasan daripada kaum Arab Quraisy, Nabi Muhammad telah melarikan diri ke kota Madinah. Setuju atau tidak, kamu kena menyangkal dalam soalan tersebut, sebab penghijrahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah bukan mereka lari, tetapi atas jemputan suku kaum Aus dan Khazraj. Okey, pelarian kita takkan alu-alukan. Boleh faham? Yang ni dialu-alukan, dijemput, kemudian Nabi Muhammad akan dilantik sebagai ketua kerajaan Islam Madinah. Boleh faham? Katakan daripada Indon mereka lari ke sini, kamu nak lantik dia jadi Perdana Menteri tak? Kamu takkan, betul? Yang ni ada beza sikit, kamu kena menyangkal, dan soalan ini kerap juga keluar. Kalau keluar, kamu boleh menjawabnya. Okey. Mereka di sini merujuk kepada suku kaum Aus dan Khazraj. Okey. Berjanji akan menyediakan tempat tinggal, menjaga keselamatan dan mempertahankan Islam. Boleh faham?
Jadi kalau penduduk Arab Mekah pindah ke kota Madinah, okey, suku kaum Aus dan Khazraj berjanji akan provide tempat tinggal, menjaga keselamatan mereka dan mempertahankan agama Islam. Ini adalah isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua yang termenterai pada tahun 622 Masihi. Okey. Jadi di sini kita perlu lihat faktor utama yang mendorong kepada penghijrahan ialah yang pertama sekali jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dan kesanggupan penduduk Yathrib, penduduk Arab Yathrib iaitu suku kaum Aus dan Khazraj mempertahankan agama Islam. Boleh faham para pelajar? Boleh? Okey. Seterusnya kita masuk topik yang seterusnya. Ada satu lagi faktor, iaitu faktor yang ketiga ialah sokongan dan bantuan orang Arab Madinah. Okey. Semua sokongan, semua jaminan, semua ni boleh kita lihat dalam dua perjanjian ini saja. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi perjanjian ini sangat penting dan perjanjian ini tidak boleh dipisahkan daripada peristiwa hijrah. Boleh faham? Okey. Seterusnya, sedikit soalan untuk kamu. Okey, boleh tak kamu menjawab? Pada tahun 621 berlaku perjanjian Aqabah pertama antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad. Berikan 3 isi kandungan perjanjian tersebut. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, akad berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad. Yang ketiga, tidak akan mengamalkan amalan jahiliyah. Dan ada satu lagi sebenarnya, mereka juga berjanji tidak akan bergaduh berperang sesama mereka, iaitu di antara suku kaum Aus dan Khazraj. Mereka berjanji akan hidup aman dan damai. Boleh faham? Sebab sebelum ni suku kaum Aus dan Khazraj ni sering bergaduh. Okey? Berperang. Okey? Gaduh tu dia ayat yang kurang sesuai. Lebih sesuai kita panggil berperang. Okey, kita masuk ke subtopik seterusnya, iaitu hijrah. Okey? Kamu perlu faham konsep hijrah. Okey? Semua tahu saya berhijrah daripada Kuala Lumpur, maksudnya saya pindah daripada Kuala Lumpur. Faham? Hijrah dari segi perkataan bermaksud pindah. Dalam bahasa Arab, pindah adalah hijrah. Okey? Sebab kita akan meminjam banyak perkataan daripada yang ni, Arab, Inggeris dan sebagainya. Hijrah ni asalnya dari perkataan bahasa Arab. Seterusnya, dalam konteks tamadun Islam, ini ayat yang mesti kamu letak kalau dalam konteks tamadun Islam, okey, ataupun sejarah Islam. Bila sebut hijrah, kamu kena letak dua perkataan penting, iaitu dari kota Mekah ke Madinah. Faham? Kalau kamu tak letak, tak lengkap jawapan kamu. Apa dia? Dari kota Mekah ke Madinah. Itu adalah hijrah. Okey, semua orang berpindah. Banyak tempat kamu pernah berpindah, banyak kali ada berlaku peristiwa hijrah daripada mana-mana. Tapi untuk sejarah Islam, bila sebut hijrah sahaja, hijrah maksudnya perpindahan masyarakat Islam Mekah ke kota Madinah. Boleh faham? Okey, jangan tulis pindah sahaja. Kalau kamu letak dari kota Mekah ke Madinah, dah lengkap dah. Okey? Nak ayat yang lengkap, perpindahan umat Islam
dari kota Mekah ke Madinah untuk memperkukuhkan Islam dan strategik baru untuk menyebarkan agama Islam. Okey, iaitu Nabi Muhammad menukar strategik setelah boleh dikatakan 13 tahun di kota Mekah. Halangan ataupun tentangan daripada Arab Quraisy semakin lama semakin hebat. Yang ini membantutkan usaha dakwah Islamiah. Boleh faham? Jadi tukar strategi. Okey, dalam pengertian yang lebih luas. Okey, yang lebih luas maksudnya dalam konteks yang lebih mendalam. Okey. Perjuangan untuk tegakkan kebenaran dan tinggalkan keburukan dan kejahatan. Okey, sebabnya kebenaran itu gagal ditegakkan di kota Mekah pada peringkat awal. Boleh faham? Tapi Nabi Muhammad mau teruskan juga perjuangan tersebut untuk menentang amalan-amalan jahiliah. Baginda tukar strategik berpindah ke kota Madinah. Dari situ perjuangan itu diteruskan. Boleh faham? Jelas? Yang ini dalam konteks yang lebih luas, iaitu perjuangan untuk tegakkan kebenaran dan tinggalkan keburukan dan kejahatan. Seterusnya, Orientalis Barat seperti yang cikgu sebut tadi memberi gambaran negatif. Okey, mereka menganggap hijrah ini sebagai satu pelarian atau peristiwa melarikan diri daripada kota Mekah sebab takut dengan kaum Arab Quraisy. Jadi kalau soalan ini timbul, kalau statement ini timbul, bagaimana kamu nak menafikan pandangan Orientalis Barat ini? Okey. Satu, ujar yang pertama, kamu boleh menyangkal bahawa hijrah bukan satu pelarian, iaitu dengan menyatakan penghijraan orang Islam adalah atas jemputan orang Arab Madinah. Boleh faham? Okey. Kalau lari, orang takkan jemput kamu dah. Okey, dalam konteks politik kamu akan ditempatkan di mana-mana kemah dan sebagainya. Kehadiran kamu biasanya orang takkan mengalu-alukan dengan penuh gembira kalau melarikan diri. Datang dah pelarian membebankan, kita akan fikir macam tu. Yang ni pula dialu-alukan kehadiran. Jadi jemputan Macam mana kamu nak sangkal, itu poin yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, ketibaan orang Mekah disambut meriah oleh orang Arab Madinah. Okey. Cikgu ambil satu contoh. Okey, contohnya Juliana. Yang sebelah nama Fashira. Jam 12 tengah malam tiba-tiba Juliana datang ketuk pintu rumah kamu. Dia kata nak menumpang kejap sebab dah lari daripada rumah. Kamu akan rasa gembira tak? Kamu akan selesa tak dengan kehadiran tersebut? Nak menumpang ke rumah kamu. Kamu akan selesa? Seorang pun takkan selesa, betul? Tapi kalau kamu jemput, dia pun datang, kehadiran dia, sebab kamu nak dia datang, kamu akan rasa gembira. Perbezaan dia macam tu, boleh faham? Okey, disambut meriah oleh orang Madinah. Seketiga, orang Islam Mekah diberikan tempat tinggal dan jaminan keselamatan oleh orang Madinah. Kamu datang, saya akan jaga kamu. Boleh faham? Maksudnya kehadiran mereka memang dinantikan. Okay. Dan akhir sekali, Nabi Muhammad dilantik menjadi pemimpin Madinah dan diterima oleh semua masyarakat Madinah. Okey.
Juliana datang 12:30 malam, Fashira kata, jadikanlah ini, anggap je rumah kamu, boleh buat apa saja. Boleh. Yang ni pula berlaku sebaliknya. Orang Aus dan Khazraj melantik Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Okey, jadi hijrah bukan satu pelarian. Boleh faham? Ini 4 ujar yang kamu kena masukkan kalau kamu nak yang ni. Okey, seterusnya. Sebab dan tujuan hijrah. Okey. Kenapa berlakunya hijrah? Sebab dia dan tujuan hijrah. Okey, yang pertama, perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah menerusi wahyu. Okey? Boleh faham? Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhijrah. Boleh faham? Itu yang pertama. Kedua, orang Arab Quraisy semakin meningkatkan ancaman dan penyiksaan terhadap umat Islam. Okey. Yang ketiga, strategik dakwah Nabi Muhammad untuk mengembangkan Syiah Islam. Okey, kalau di kota Mekah dah 13 tahun berlalu, tak boleh fokus kepada penyebaran ataupun benda lain sebab setiap hari kena fokus bagaimana untuk menangani masalah Arab Quraisy. Boleh faham? Jadi keadaan yang aman tak dapat dikecapi untuk menyebarkan dakwah Islam di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad perlukan strategik baru, menukar strategik, iaitu menyebarkan Islam di kota Madinah. Seterusnya, jemputan penduduk Madinah. Okey, mereka menjemput Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dan menyelesaikan konflik mereka. Okey, sebab orang Madinah sendiri mempunyai banyak masalah. Mereka mengharapkan sekiranya kehadiran Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sebab tu Nabi Muhammad akan membuat satu perlembagaan yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Seterusnya, akhir sekali, ini pun penting sebab dah tiba satu peringkat apabila kaum Arab Quraisy menawarkan wang, wanita cantik, kedudukan, pangkat dengan syarat Nabi Muhammad tidak menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad tolak semua. Mereka menyeksa golongan-golongan yang telah memeluk Islam. Mereka membunuh hamba-hamba yang telah memeluk Islam. Okey, menjemur di tengah panas dan sebagainya. Akhirnya, Arab Quraisy telah memutuskan ataupun telah merancang satu plot untuk membunuh Nabi Muhammad. Boleh faham? Waktu itulah turunnya wahyu yang akan memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke kota Madinah. Okey. Dakwah Nabi Muhammad ditentang hebat. Pemulauan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib serta pakatan membunuh Nabi Muhammad. Ini adalah antara faktor-faktor kenapa berlakunya hijrah. Boleh faham? Okey, dalam kelas yang akan datang kita akan lihat pula kronologi peristiwa hijrah. Okey, ada sebarang soalan?